Okey, topik yang terakhir kita akan cover ialah analisis variance. Okay, apa dia analisis variance? Analisis variance ini ialah kita hendak mengukur prestasi perniagaan kita berdasarkan yang kita jangkakan ataupun yang kita bajetkan dengan apa yang berlaku yang sebenar. Jadi sama ada yang kita bajet dengan yang kita lakukan ataupun yang sebenarnya itu dalam prestasi yang memuaskan ataupun prestasi yang tidak memuaskan. Jadi kita akan tengok, kita akan compare dia berdasarkan maklumat yang kita ada. So ada beberapa perkara yang kita kena tahu dulu sebelum kita nak pergi ke pada analysis variance ini. So pertama sekali kita kena, dia bergantung seperti dalam kita punya perkilangan itu. Iaitu pertama sekali kita kena tahu maklumat berkenaan dengan bahan mentah. Okey, bahan mentah ini juga dipanggil sebagai bahan langsung. By the way lah, dia akan digunakan secara berubah-ubah. Kadang-kadang orang guna yang bahan mentah, kadang-kadang orang guna bahan langsung. Okey, apa prestasi yang kita kena tengok ialah kita nak tengok prestasi harga. Bagaimana ingin melihat prestasi harga? Dia ada formula dia. Jadi formula untuk harga ni saya akan ulang sekali lagi nanti, tapi saya akan beri dulu. Dia datang dengan formula. So formula ini saya akan beri dulu, iaitu untuk tengok harga bahan langsung kita kena gunakan dipanggil QB ataupun kuantiti yang kita beli darabkan dengan harga standard, harga sebenar tolak dengan harga standard. Ini formula. Memang semua orang akan pening. Saya letak je dulu formula, jangan bimbang. Saya akan terangkan setiap satu daripada short form yang saya create ini. Dan yang kedua, kita nak tengok dari segi kecekapan dia ataupun kuantiti bahan. Apabila kita guna bahan tu, kita cekap tak guna bahan tu? Kita guna lebih ke kita guna kurang? Okay, kadang-kadang disebut kuantiti, kadang-kadang juga disebut sebagai kecekapan bahan langsung. Okey, formula dia ialah kita kena tengok menggunakan harga standard darabkan dengan kuantiti, yang ni lain. Tadi QB, ni QG. Kuantiti yang betul-betul digunakan tolakkan dengan kuantiti yang standard. Okey, ini ialah kita punya pengenalan sahaja. Masing-masing akan tahu apa yang saya cakap ni. Cuma kena tengok supaya nanti bila kita merujuk nota, kita tahu oh ini dia datang dari mana, formula apa yang perlu digunakan. Okey, seterusnya ialah dia kena tengok yang kedua dipanggil sebagai buruh langsung. Kita akan belajar takat itu sahaja, iaitu bahan mentah dan juga buruh langsung. Bahan mentah kita tengok dua, buruh langsung pun kita akan tengok dua aspek. Pertama sekali kita akan tengok dia sebagai kadar upah. Buruh langsung melibatkan upah. Okey, kadar upah. Jadi kadar upah juga dia mempunyai variance yang kita nak tengok dia punya. Hello, kita nak tengok kita punya macam mana cara kita nak tengok formula dia ialah kadar upah ini kita kena tengok J. J ni ialah jam. Okay, jam sebenar dengan membandingkan kadar sebenar tolakkan dengan kadar standard. Ini formula. Saya letak je formula di sini supaya nanti boleh dirujuk. Okey, dan seterusnya ialah kita nak tengok kecekapan. Sama juga macam tadi.
Yang ini juga kita nak tengok kecekapan seorang buruh itu apabila buat kerja. Okey, apa formula dia? Pertama sekali kita kena tengok dia punya kadar standard. Kadar yang standard dibandingkan dengan jumlah jam sebenar tolakkan dengan jumlah standard yang kita telah bajetkan. Standard itu bajet. Okey. So perkataan yang selalu saya akan ulang-ulang ialah perkataan standard. Apa maksud standard? Dalam maksud standard ini ialah yang ini yang kita jangkakan atau yang kita bajetkan. Apabila awal tahun kita tengok yang satu nilai ni, okey, kalau kita nak beli produk ni, okey, kita jangka produk ni harga dia RM20 dan dia akan kekal selama 2-3 bulan ataupun selama setahun ni harga dia RM20. Tetapi secara sebenarnya perkara itu mungkin akan berlainan dengan yang kita jangkakan. Kita jangkakan harga dia RM20 tapi oleh kerana pasaran semakin mahal, kemungkinan harga dia bukan lagi RM20. Dia menjadi RM21 ataupun RM22. Menyebabkan kita punya bajet tak betul. Yang ini yang kita nak tengok prestasi dia. Prestasi ini ialah prestasi dalaman supaya kita boleh mengukur setiap kali kita nak buat perkilangan ataupun kita punya costing kita ataupun budgeting kita kena sentiasa closely dengan apa yang praktis sebenar dengan apa yang kita jangka itu tidak jauh. Okey, mari kita pergi kepada soalan. Okey, sebelum saya pergi soalan, saya akan tambah page sekejap. Kemudian pantai kan? Apa itu? Tak ada, mengada datang. Mak sekolah. Besok mak sekolah lagi. Okay, bye. Elok ya, perangai. Elok. Assalamualaikum. Abang Syahid. Okey. So, kita akan tengok kita punya soalan Dia nak sayang adik. So, boleh ke? kita pergi kepada solusi LDK yang terakhir iaitu analisis variance. Ada beberapa terma yang kita kena belajar sebelum kita nak pergi kepada ini. Terma-terma itu saya akan buat di sinilah untuk bahan mentah ataupun bahan langsung. Okey. Bahan langsung. Terma yang kita kena belajar untuk formula-formula bahan langsung ini ialah antaranya ialah QB. QB ini membawa maksud kuantiti dibeli. Dan kita akan ada harga HS iaitu harga sebenar. Yang kedua kita ada HD iaitu harga standard. Kita akan ada QG, kuantiti digunakan. Sorry, saya tertulis warna putih. Kuantiti digunakan dan juga QD ialah kuantiti standard. STD ni standard diguna. Okey. Ini ialah term yang kita kena tahu juga, tahu dulu Term-term dia kuantiti dibeli, harga sebenar, harga standard, kuantiti diguna, kuantiti standard diguna. Yang ini semua kita kena maklum dulu. Supaya nanti kalau yang buruh langsung ada terma-terma yang kita kena belajar. Baik, alhamdulillah. Sehat. Rumah lah. Allahuakbar. Siapa Apa dia? tolong lihat tu. Siapa ada siapa nampak? Siapa nama? Siapa Kak dia? Baidura.
Kak Baidura tolong mute. Okey. Untuk buruh langsung pula ada terma-terma yang kita kena cari di dalam soalan. Pertama sekali ialah KD. KD ni apa dia? Kadar standard sejam. Yang ini kita kena tahu. Lepas tu kita kena tahu KS iaitu kadar sebenar sejam. Okay. And then kita kena tahu JD. Yang ini ialah jam standard. Dan kita kena ada jam JS, jam sebenar. Ini maklumat-maklumat yang mesti kita perolehi sebelum kita nak buat, nak pergi kepada formula-formula yang kita teruskan nanti. Okay? So, mari kita tengok soalan. So, soalan ini semua saya dah berikan dalam WhatsApp. Saya juga dah berikan dalam kita punya online learning. Okay? So, sekarang ni kita tengok. Soalan-soalan yang macam ini ni senang sikit lah. Bila dia dah kata ada standard, maka semua yang ada standard ini ialah yang kita nampak D tadi tu. Tulisan kalau yang ada banyak D ni kan, semuanya yang ada D, KD, KD, HD, QD. Ini ialah semuanya telah dinyatakan di sini. Dan yang ini ialah QD kita. Sebanyak 14,000 unit model CHARGE telah dikeluarkan bulan lepas dengan kos. Yang ini ialah kuantiti yang standard kita keluarkan. Ini ialah QD. Kuantiti standard yang kita keluarkan. So, apa yang kita akan buat? Pertama sekali, kirakan jumlah kos standard bagi bahan dan buruh langsung berdasarkan volume pengeluaran tempoh ini. Okey. Yang ini tak ada dalam formula, tapi ini logik dia suruh kira cost standard. Maknanya dia suruh kira bahan langsung dan juga buruh langsung. So, apa yang kita perlu buat? Soalan yang pertama ialah dia nak tengok apakah kita punya jumlah cost standard. Dia nak tengok cost standard. Okey, cost standard untuk bahan langsung dulu. Macam mana nak tahu cost standard bahan langsung? Formula dia ialah pengeluaran dia berapa? 14,500. Tu yang saya cakap tadi, QD tadi kan? So sekarang kita nak tengok berapakah cost standard bagi bahan langsung. Cost standard bahan langsung ialah RM5 dan kuantiti standard ialah 5 kg. Maknanya untuk mengeluarkan 14,500 unit, kita memerlukan 0.5 kg bahan mentah yang setiap satunya bernilai berapa ringgit? RM5. Bernilai RM5. Maka kita akan dapat kita punya bahan langsung, kos bahan langsung kita. Tolong kira. 14,500 darabkan dengan 0.5 darabkan dengan 5. So kita akan dapat 36,250. Ini ialah cost standard kita, RM. RM standard kita, cost standard. Untuk buruh langsung pun sama. Untuk mengeluarkan 14,500 unit, kita perlukan berapa jam untuk standard? Iaitu 0.4 jam seunit pada harga RM10. So kita kena gunakan 0.4 jam untuk keluarkan 14,000 setiap satu lah. Kalikan dengan kos upah kita ialah standard RM10. Yang ini darab 0.4 darab 10. 58,000. RM 58,000.
Ini nak cari cost standard kita. Boleh Okey, seterusnya soalan yang kedua, dia tanya berkenaan dengan kira varian kecekapan bahan langsung. Kecekapan bahan langsung. Okey. So, kirakan varian kecekapan. Kecekapan ini bersamaan dengan kuantiti. Kecekapan bahan langsung. Okey. Kecekapan bahan langsung, kita ambil formula dulu. Kecekapan bahan langsung. Yang ini kuantiti dengan kecekapan sama HD QG tolak QD. Formula dia ialah HD QG tolak QD. Okey, ini formula. Kena hafal. Tak payah hafal lah. Nanti dalam exam buka je nota ni. Kalau print, jangan buat dalam laptop yang sama. Bila dalam exam, nanti you nak buka sana, nak buka sini, dia lambat. Jadi, nota print je. Supaya kita lebih cepat nak tengok. Okey. So, apa yang kita kena buat yang pertama? Pertama sekali ialah kita nak dapatkan HD, harga standard. Harga standard. Melayu habis. Okey, harga standard dia. Harga standard untuk bahan langsung ialah RM5. So, tulis saja RM5. Tetapi untuk kuantiti guna dengan kuantiti standard, yang ini kita kena kira sedikit. Okey, kuantiti guna, macam mana kita nak tahu kuantiti guna ialah kita tengok kepada maklumat yang ada dalam ni. Sebanyak 14,000 unit cas telah dikeluarkan bulan lepas dengan kos bahan mentah sebanyak 37,600 dan 46,000 kos buruh langsung. Ini untuk buruh, ini untuk bahan mentah 37. Okey. Kos bahan langsung 37,600. Kos yang ini bahan mentah. Ini ialah buruh langsung 46,000. Okey. Saya pun buat nota. Macam you bila kita tengah analisis soalan, kita akan tengok, saya buat nota sikit-sikit, saya keluarkan supaya saya akan ingat dia punya term-term dia tu. Sebanyak 8,000 kilogram bahan mentah digunakan. Kat sini ayat dia. Kuantiti bahan mentah yang digunakan ialah 8,000. Dapat terus. Yang ini ialah QG. So saya terus buat supaya tak lupa. 8,000 ialah bahan mentah yang digunakan. Tetapi untuk yang standard, kita kena kira lain. Macam mana kita nak tahu? Yang ini ialah yang standard yang kita kira kat atas ni. Iaitu 14,500 darabkan dengan 0.5. Ini ialah standard. Yang ini yang bukan diguna, yang standard. So kita akan kirakan semula RM RM5 darab 8,000 8,000 tolakkan ni berapa? 14,000 kali dengan 5 dapat berapa? 7,250. 7,250. So, RM5 kalikan dengan tolakan yang ini, kita akan dapat apa? Korang kira je terus. RM8,000 tolakkan dengan 7,250, kita akan dapat 750 kalikan dengan 5, kita akan dapat 3,750. 3,750 ini ialah positif number. Boleh perasan tak dia positif? Sebabnya 8,000 tolak 7,250, kita dapat 750 positif. Kalikan dengan RM5, 3,750. Maka apabila jawapan kita ialah positif, yang ini nampak dalam bentuk positif, maknanya tidak memuaskan. Boleh buat TM saja. TM ini ialah tidak memuaskan.
Kalau M memuaskan. Kalau Zain tak payah buat ya, buat TM pun faham. Okey. So tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Kerana jumlah yang kita guna betul-betul untuk buat ni lebih tinggi daripada jumlah yang kita bajetkan. Jadi kita tidak memuaskan. Kita terpaksa menggunakan RM3,750 lebih daripada kos yang kita bajetkan di peringkat awal. Jadi dia tidak memuaskan. Okay, faham kenapa dia tidak memuaskan? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang ketiga Yang ketiga. Okey, yang ketiga dia minta buat kirakan varian harga bahan langsung. Okey, kita tulis lagi sekali varian harga bahan langsung. Okey, formula dulu. Varian harga bahan QB HS tolak HD. QB 4990, maaf, ada. So, dia dah nyatakan dibeli sebanyak 11,700, 54,990. Tapi kita nak tahu unit saja, kuantiti je. So, kuantiti yang dibeli ialah 11,700 unit. Berapakah harga sebenar? Kita kena dapatkan maklumat ni. Harga sebenar dia beli 11,000 pada 54,990. So, kita kena kira lah. Harga dia 54,990 bahagikan dengan 11,700 unit, tolakkan dengan harga standard. Harga standard dah ada dah. Harga standard tadi kita dah buat. Harga standard dia ialah RM5. So harga standard dia ialah RM5. So boleh tolong kira tak 54,990 bahagi dengan 11,700 dapat berapa? Boleh bantu saya? Siapa? Negatif 0.3. Negatif? Tak. RM4.7. 11,700 dapat apa? RM4? 7%. RM4.7. Tolakkan dengan RM5. So sekarang ni baru kita akan dapat 11,700. RM4.7 tolakkan dengan RM5 dapat Negatif 0.3. negatif 30%. Okey. So 11,700 darabkan dengan negatif 3.3. So kita akan dapat negatif 3,510. Apa maksud negatif? Maksud negatif ialah kita jangkakan harga bahan langsung tu RM5. Tetapi harga yang kita beli sebenar-benarnya cuma RM4.7. Maka negatif ini bukan jenis negatif. Dia jimat. Kita jimat sebanyak RM3,510. Maka dia memuaskan. Boleh faham Okey, itu maksud dia. Seterusnya. Soalan yang keempat. Soalan keempat kita buat kat sini. Soalan keempat. So, keempat dia minta buat kirakan varian harga buruh langsung. Seperti yang saya cakap tadi itulah. Soalan ini soalan contoh, soalan sebenar. Varian apa? Varian harga buruh langsung. Harga buruh langsung ni bersamaan dengan kadar lah. Sama. Kalau tulis harga pun boleh, tulis kadar pun boleh. Kita tulis harga dalam kurungan kadar. Kadar buruh langsung. Apa formula? Kadar upah JS KS tolak KD. JS
KS tolak KD. Okey, mari kita cari jam sebenar. Okay, mari kita tengok jam sebenar. Okey, macam mana nak tahu jam sebenar? Kita baca semua dulu. Jam sebenar memang ada dinyatakan di sini. Manakala sebanyak 5,000 jam buruh langsung telah dilibatkan. Itu sebenar. Okey. So, dah ada di sini. Iaitu sebanyak 5,000 yang sebenar. Berapakah kadar sebenar? Yang ini kita tengok balik. Bila kita tengok kadar sebenar, kita kadar standard ada RM10 sejam. Kadar sebenar tidak dinyatakan di mana-mana. Maka apa yang kita boleh dapat ialah kita tahu kos buruh langsung ialah sebanyak 46,000. Dan dia 46,000 ini ialah penggunaan sebanyak 5,000 jam. So boleh tak dapat harga seorang buruh langsung? Boleh. Iaitu harga kos keseluruhan 46,000. Kita kena bahagikan dengan 5,000 jam yang kita gunakan. Tolakkan dengan kadar yang standard iaitu RM10. RM10. So kita akan dapat 5,000. 46 bagi 5 berapa? 9.2. RM9.20 sahaja. So maknanya kita jangkakan RM10 nak kena bayar, tetapi cuma bayar buruh kita sebanyak RM9.20 saja. Maka kita akan dapat negatif 0.8 lebihan. Maka 5 kali dengan 0.8, ini senang kira, iaitu negatif. Bila kita dapat negatif 4,000, maknanya kita negatif tu ialah penjimatan. So kita jimat sebanyak 4,000, maka memuaskan. M jangan lupa tulis. Itu maka percuma je buat. Memuas dengan tak memuaskan tu. Okey, dan yang last sekali, okey habis. Yang kelima, bukan last lah, last dia ada soalan teori tu. Kita tengok teori tu. Okey, seterusnya ialah variant. Last kali ataupun second last ialah variant kecekapan buruh langsung. So variant kecekapan buruh langsung, variant kecekapan. Yang ini ialah plug-in maklumat saja. Cuma nanti bila you all lambat sikit lah dengan saya, sebenarnya malam tadi saya dah buat. Jadi nampak macam tak struggling langsung. Ambil je. Sebab malam tadi saya dah pening kepala buat mana maklumat ni nak cari kan. Hari ni bila mengajar nampak lancar je lah. Variant kecekapan buruh langsung. Okey, apa formula dia? Tengok yang atas dulu. So, kecekapan buruh langsung KD JS tolak JD. KD JS tolak JD. Okey. So, apakah kadar standard? Kadar standard yang tadi kita dah buatlah RM10. Ini tak diubah. Okey. Jam sebenar pun kita dah tahu iaitu 5,000. Jam standard, yang ini kita dah kira kat sini. Ini jam standard. 14,500 kalikan dengan 4 jam. Ini jam standard. So kena selesaikan yang ni dulu. 14,500 darabkan dengan 0.4 tadi. Ini ialah jam standard. Okay, semua telah disediakan kat dalam tu. Cuma kita kadang-kadang tak tahu nak guna mana satu. Itu saja. So RM10 darabkan dengan 5,000 tolakkan dengan 14,500 kalikan dengan 0.4 dapat apa? 5,400. 5,400? 800. Oh, 800. 5,800. Okey, 5,000 tolakkan 5,800 pun kita akan dapat negatif 800. Apa maksud dia? Kita jangkakan, kita nak unit jam yang kita nak gunakan tu cuma kita jangkakan guna 5,800 jam. Tapi yang sebenarnya pakai 5,000 jam je, maknanya lebih laju lagi dia orang buat.
maka kita sedang mengalami pencimatan jam tu. Bila jam digunakan tu makin kecil, maka kita makin sikit nak kena bayar pada kita punya kos buruh tu. Maka kita telah jimat sebanyak RM8,000. Maka dia memuaskan. Itu sahaja untuk variance. Susah ke? Taklah susah sangat kan? Belum dapat soalan lagi. Bila dapat soalan, yang susah kat mana? Yang susah ialah untuk digest question. Okay? Digest question ini ialah yang paling susah. Sebabnya kita tak tahu mana satu yang ini nak jadikan QD, yang ini nak jadikan QG, yang ini nanti kita akan benih. Dan pening kepala nak menentukan yang mana standard, yang mana sebenar, yang mana satu kuantiti guna, yang mana satu kuantiti yang dikeluarkan, jam sebenar, jam standard. Yang itu ialah kekeliruan yang kita akan ada. Jadi kita cuba buat dulu, nanti saya akan juga kongsikan dengan info bahan-bahan yang lama mungkin nak boleh buat. Kalau nak tengok saya akan bagi kat share juga, masa tak panjang lah. Lepas ni kita 7 hari lagi kita akan exam final. Harap-harap hari ni punya kelas dia terus melekat dalam kepala lah. Tak payah nak kena belajar lagi teruk-teruk. Ataupun kita kena ulang sekali lagi ataupun 2 kali lagi, kita akan terus dapat. Okey, kita jawab dulu yang ke-6 ni. Sebagai pengurus syarikat Suria Enterprise, berdasarkan analisis varian di atas, terangkan satu cara bagaimana syarikat telah menambah baik operasi agar ia di tahap optimum. Okey. Jadi yang ini pun secara logik juga. Macam mana nak supaya varian kita tu sentiasa baik saja. Pertama sekali, kalau melibatkan bahan langsung. Kalau melibatkan bahan langsung, maka kita jawapan logik. Macam mana nak supaya kita akan ada bahan tu tak digunakan lebih. Gunakan bahan yang berkualiti. Bila gunakan bahan berkualiti mungkin rosak kurang. Kalau buat kuih ke buat apa ke, dia tak ada yang jadi, ada yang tak jadi kan. Jadi menggunakan bahan yang berkualiti. Itu satu cara untuk tengok bahan. Satu cara untuk tengok buruh. Buruh ni perlu diberi latihan ataupun kursus tertentu supaya dia boleh meningkatkan kemahiran dia. Yang itu salah satu cara untuk kita nak optimumkan supaya bila dia bekerja macam tadi tu, dia tak gunakan banyak jam. Bila nak memproses satu-satu tu, sepatutnya kita jangkakan dia guna 5,000 jam tadi tu. Kita jangkakan 5,800 jam. Rupa-rupanya dia cuma perlukan 5,000 jam saja. Oleh kerana dia dah cakap. Okey, yang ini antara yang kita boleh jawab lah sebab ada dua. Iaitu buruh langsung dan bahan langsung. Bahan langsung guna bahan kualiti. Buruh langsung bagi training. Itu saja. Alright. Itu sahaja kita punya kelas pada hari ini. Saya akan Doktor, ya. nak tengok nombor 3 tadi. Saya terlepas sebab internet. Okey. Yang ketiga nak jawapan ke? Ya, jalan kira dia. Jalan kira. Okey, yang ketiga ni. Ya. Variance harga bahan langsung. Okay. Lepas tu masukkan formula, lepas tu tolak 5. 5 tu ada 5 jam tu kan? 5 ialah RM5. Ini ialah harga standard untuk bahan langsung. Untuk harga bahan langsung, harga standard dia RM5 ni yang kita buat kira mula-mula tu kan, RM5 kan? Ya, atas tadi Okey. So RM5. Untuk mendapatkan maklumat harga yang sebenar ialah sebabnya dia betul-betul beli dia punya kuantiti tu 5,499 Ni harga dia. Kan? Dia beli berapa? Dia beli 11,700 unit. Maka kita akan dapat nilai seunit harga sebenar ialah RM4.7. So RM4.7 tolakkan RM5, kita jimat 30 sen. Ni tu yang kata memuaskan tu. Bila dia jimat, maknanya dia memuaskan lah. Kalau ada negatif tu maknanya jimat. Kalau dia positif, macam yang awal-awal ni dia positif, maka dia tak jimat. Kita kena tambah lagi, kena top up lagi bahan, penggunaan bahan. Sebabnya kita jangka dia pakai 7250 je, rupanya dia pakai sebenar 8,000. Jadi dia tidak dekat nota lah kalau negatif, jimat. Negatif tu jimat. Maknanya kalau jimat tu dia memuaskan. Ni kalau negatif dia jimat. Kalau positif dia tak memuaskan. Maknanya negatif. Macam nombor 5 tadi kan dia 800.
8,000. Ni pun sama. Kita ni yang sebenar jam digunakan cuma 5,000. Yang kita jangka tu, yang standard tu 5,800. Maknanya jangka 5,800, guna cuma 5,000. So jimat 800. Bila jimat 800, maka dia memuaskan. Okey, beres. Terima kasih doktor. Okay, alright. So, setakat itu dulu. So, saya akan stopkan dulu.